dalam 90 saat. So kita buatlah kita buat drill ni maksudnya dalam kecemasan tu kita nak buat apa. Okey, kita dalam kecemasan tu memang kita ada tugas kita masing-masing ya. Kita ada tugas masing-masing. Kita kena buka pintu, kita kena bawa equipment semua. Memang kita ada ya. Itu tugas anak-anak kapal. Tujuan utama kita berada dalam kapal untuk selamatkan passenger. Tapi berapa minit kita perlukan untuk keluarkan semua passenger tu adalah bergantung kepada bagaimana kecekapan you all tu ya. So one of the kata orang yang paling penting sekali kalau dalam kecemasan ni, kalau any emergency je dalam kapal ni, you all kena ingat, you all akan panik kadang-kadang. You all akan panik. So kalau you all panik, macam mana you nak keluarkan passenger ni dalam keadaannya dalam 90 saat. You kena keluarkan passenger. Semua passenger ni kena pastikan yang passenger ni alamak jatuh kau, passenger ni selamat. So berapa lama? You ada 90 saat ya. 90 second you kena evacuate all the passenger ya. Pengalaman I bukan pengalaman I ni, I ada satu pengalaman yang paling mengerikan bagi I lah. Pengalaman yang paling mengerikan masa I terbang dari Gold Coast balik ke KL ya. Cerita dululah, sekejaplah kita jujur ni, kita cerita pasal kerja kan. Masa tu I ada I kecilkan sikit supaya you all boleh tengok perfume baby. Ni perfume 24 pink. This is for women. Masa tu I terbang daripada Gold Coast. I sepatutnya balik dari Gold Coast ke KL. Sebelum tu I bawa kapal kosong ya. Sebab kapal tu actually dicarter oleh Manny Pacquiao. Yang boxer tu daripada Philippines. So kapal I seorang je masa tu sebab I bawa kapal kosong. Sebab kru akan operate kapal tu daripada Gold Coast ke Manila. Bukan Manila, ada tempat dia tu. I can't remember. I tak ingat sangat sebab benda ni dah berlaku dalam 6 tahun yang lepas. So bila I sampai Gold Coast tu, I nak stop. I captain dengan FO ni, kita orang nak stop. Lepas tu kita akan balik dengan satu set yang lain ya. Kita akan balik dengan set yang lain. Kalau nak perfume tu you all pilih je sambil-sambil kita bercerita pasal pengalaman I kecemasan dalam kapal terbang ni ya. So kapal yang I nak ikut ni, satu set yang I nak ikut ni, diorang bawa balik daripada Auckland. Kapal tu dah balik daripada Auckland. So Auckland, Gold Coast. So tukar set tukar kru. So I jadi passenger dalam kapal tu. So I jadi passenger. So my instinct masa tu bila I jadi passenger, I cakap I nak, sepatutnya tempat duduk I tu sebelah dengan passenger lain. So I dah penat. I cuma tidur dalam 10 jam. Lepas tu tiba-tiba balik KL, you know. So penat lah kan. So bila I naik kapal, I salam-salam dengan kru, hi, hello, apa khabar semua, everything ya. Share and like nak dengar story-story ni pasal Gold Coast ni kan. Kenapa actually bukan I tak suka terbang tau. I suka terbang ya. Tapi disebabkan peristiwa ni, I ada masalah trauma ya, I ada masalah trauma masa tu. So bila I terbang daripada Gold Coast ke KL, sepatutnya ya, Gold Coast ke KL, tiba-tiba kapal kapal dah dekat ujung runway, ujung landasan tu, kita nak take off kan. Bila kita nak take off tu, I rasa dia punya engine tu, I dengar dia punya engine tu, I can feel tau that time. I rasa engine tu dia macam bunyi dia lain macam, you know. Tapi I tak beritahu lah sebab kita nak take off. I pun pernah, I nak tidur masa tu, I dah tukar baju semua kan. Sebab I pergi sebagai penumpang. Bila I jadi sebagai penumpang, I tak boleh pakai uniform tau. I kena tukar sebab uniform tu untuk I lepas immigration je. So bila kapal tu nak take off, berbunyi tau. Dia nak take off ni, tapi engine tu berbunyi satu macam. Engine tu berbunyi satu macam. Jadi I pun cakap, macam something is not right with the engine tau. Alamak benang ni. Something is not right with the engine. So bila engine tu macam, I got something nak macam someone tell me that something
will happen. Tengah-tengah take off tu, can you imagine engine tu pop. Engine dekat starboard side sebelah kanan ni meletup. Gold Coast KL. Ya. Yang ni memang keluar dalam newspaper. Gold Coast KL. Tengah-tengah terbang ni, ya, tengah-tengah nak take off ni, engine meletup. The best thing, masa tu I duduk sebelah nombor, I duduk dekat row 11 kilo. 11 kilo yang I boleh nampak engine tu terbakar. I freckle. Okay, engine tu terbakar. Kalau you all tengok dalam situasi macam ni, kalau you all tengok engine tu terbakar, apa you all buat? Tell me. I pula masa tu, kru-kru I ramai, ya. Diorang terkejut lah, macam itu saya cakap, dalam kecemasan ni, macam mana you nak react tu is very important sebab you ada 90 second untuk keluarkan passenger, ya. Bila benda tu meletup, panic. Yes, betul, panic, ya. Panic, to be honest, trauma. Itu saya cakap, I pernah ada traumatized, ya. So bila masa tu bila I dah tahu engine tu terbakar, can you imagine engine marah, menyala, terbakar. I boleh nampak api, flame, I boleh nampak api. Masa tu, I boleh nampak api. Jadi I rasa macam, ya Allah. You tahu tak perasaan I masa tu? I rasa duit banyak, beribu-ribu pun dalam bank, kalau you dah mati, kalau you lupa nak wasiatkan atau benda you dekat orang lain, no point sayang, no point. Masa tu I rasa macam, you bagilah 10,000, 30,000 pun no point. Sebab dalam hati I masa tu, oh, inilah penghujung nyawa I. Demi Allah, I fikir macam tu, ya. I fikir macam tu. I rasa, ya Allah, ini ke pengakhiran hidup I, you know. Tapi disebabkan I ketua antara yang ketua, maksudnya, you know, dekat office I memang ada. Dekat flight ke bang? Yes, dekat flight Frekila. Ni dekat flight daripada Gold Coast ke KL, ya. I jadi passenger masa tu. I tak operate, I jadi passenger sebab I balik, sebab I dah penat sangat masa tu. So masa tu pula bila dah, apa kata orang, bila dah I nampak api tu menyala, kru panik. Mula-mula kru panik lah sebab diorang tak pernah mengalami situasi macam tu. Walaupun every year memang kita attend safety, every year memang kita buat drill benda tu. Tapi bila kita mengalami situasi tu yang real punya tu, you rasa you boleh tak panik tak? Of course you akan panik, kan? Tapi because I seorang ketua, I tak boleh tunjukkan I ni panik, I tak boleh tunjukkan I ni melata, I tak boleh tunjukkan I ni, kata orang, kelang kabut, tak boleh. I compose myself. Kru I datang dengan I tak duduk 12H tu tau. I duduk dalam 8H masa tu, 8H. So kru I datang. Dia cakap, no, kru I tak datang. I pergi kat diorang sebab I tahu I nampak engine tu menyala, terbakar. Jadi I pergi depan. I cakap, I beritahu dia yang in charge, yang kru yang in charge masa tu. I cakap dia, okay, can you actually check dengan tech crew? Tech crew ni pilot yang bawa kapal dalam tu, kan. I cakap, cuba check dengan tech crew. Apa sebenarnya yang berlaku? Diorang perasan tak kita punya engine terbakar, kan? Dia kontak-kontak sebab you tahu bila dalam keadaan situasi macam ni, kru pilot dia akan busy tau. Diorang akan busy. Diorang tak ada masa. Diorang punya concentration untuk land the aircraft, untuk mendaratkan kapal terbang tu supaya semua orang selamat, ya. So I pun macam, okay, tak apa. I cakap dengan dia, you tunggu apa kapten ataupun pilot tu pilot tu bagi arahan. Jangan panik, kan. I dengar pun berdebat. Ya. Lepas tu panik lah masa tu I kata orang compose myself. I try to control myself. Tapi kenapa kena buat macam tu? Sebab I ketua. I tak boleh tunjukkan dekat diorang ni yang I pun panik. Kalau I panik, anak-anak I ataupun kru-kru I pun panik. Jadi I control myself. I bagi instruction, okay, you contact pilot. Macam mana keadaan kita ni? Okay, dia sedar ke tak sedar? Api menyala dekat engine. Api menyala. Okay.
Ya Allah, nervous betul. Memang nervous masa tu. So masa tu pikiran I memang passenger penuh ya masa tu. Passenger penuh daripada Gold Coast tu sebab diorang some of them actually daripada Auckland. So dalam hati I, sebab I dah di-train macam mana buka pintu, macam mana kalau anything happen to the other crew, I boleh selamatkan ataupun I boleh kata orang keluarkan passengers terus kalau macam emergency kan. So I pun pindahlah dekat pintu nombor 2 ya. Ya. So I pun pindahlah pintu nombor 2. Sebelah I ni Indonesian tau. Indonesian anak beranak nak balik ke Jakarta. Okay, nak balik ke Jakarta. So I pun okay, I cakap you guys okay. I pindahkan salah seorang daripada diorang ambil tempat duduk I. So I bantu kru yang duduk depan I ni sebab I tak nak kru I ni panik. Sebab to be honest you all, passenger sebelah I ni pun ni memang tak nampak darah dah. Tak nampak darah, putih, pucat. Tapi I sekarang memang tengah sejuk, menggigil ni Tuhan yang tahu. I cakap never mind, I cakap still boleh bercakap dengan passenger tu. InsyaAllah, I cakap don't worry, we are here to help you. Tapi I sendiri masa tu dalam hati I, macam mana I nak tolong dia ni sedangkan sedangkan dia ni okey, sedangkan dia ni pun sedangkan I sendiri pun tak boleh menyelamatkan diri I masa tu. So at the end of the day I cakap okay, never mind, kita cuba yang terbaik ya. Lepas tu ketua yang dalam tu kita panggil Purser ya. Purser tu pun kapten pilot contact diorang. Ya. Pilot contact diorang. Bila pilot contact, so pilot buat announcement. Okay, ingat ya, kapal tadi tu sepatutnya daripada Gold Coast balik ke KL. Tapi disebabkan kita ada kecemasan, enjin meletup. Sebab enjin meletup tu sebab apa? Sebab burung. Dekat Gold Coast masalah dia burung. Masa kita tengah tengah nak take off tu, enjin tu, burung tu masuk dalam enjin, pom, meletup macam tu ya. So kita instead of balik KL, kita terpaksa divert pergi Brisbane. Ya? Kita balik ke Brisbane. Kita pergi Brisbane. Gold Coast Brisbane memang dekat. So kita buat macam mana? Tengah-tengah take off ni, pom, ya, enjin meletup. Then nasib baiklah Brisbane tu sebelah je. Jadi kita tak payah pergi tempat lain sebab kita dah tak ada thrust. Thrust ni power untuk supaya kapal tu naik ke atas. Kita dah tak ada dah benda tu. Jadi kita daripada Gold Coast ke Brisbane terus. Jadi kita selamat, ya. Bila kapten buat announcement tu, dia cakap dalam masa 12 minit kita akan mendarat. You all rasa, I rasa dalam tu rasanya macam ya Allah, 12 tahun, 10 tahun kenapa aircraft ni tak mendarat? Sebab you dengan keadaan stres, dengan keadaan panik yang you tahu inilah pengakhiran hidup you. Kan you begini? Inilah pengakhiran hidup you masa tu. So, I boleh nampak ya. Boleh nampak lah airport dekat Brisbane tu. Bila I nampak airport Brisbane tu, I dah lega dah. Kita boleh mendarat. The best thing captain ni, Indonesian captain ya, he's very very good. Dia tak panik. Bila dia boleh lepas macam ni, kapal tu boleh lepas macam ni, sup, terus ya, mendarat dengan selamat. So semua kita orang ni selamatlah masa tu, alhamdulillah lah. Tapi masalahnya ya, kita tak boleh balik KL. Terpaksa kita turunkan semua passenger sebab memang kita tak ada kapal-kapal selepas perkataan discussion, management discussion, kapal yang lain akan datang dari KL and then kita akan balik dengan kapal yang baru tu ya. Tapi passenger masa tu, bayangkan, I boleh nampak passenger masa tu, memang diorang bersorak lah kan sebab kita dah selamat mendarat. Tapi bila diorang keluar, ya Allah, ada yang
menangis. You know, dalam kita take off tu kan, masa diorang tengok kapal tu enjin tu marah dengan api, ada yang cakap, oh my god, oh my god. Dalam cabin tu bising, ya. Memang kata orang, it's a miracle sebab kita tak ada apa-apa. It's a miracle kita mendarat dengan selamat. Kita orang Melayu ni biasalah, kan, orang Islam ni biasalah, alhamdulillah, syukur, you know, kita berdoa lah kan bila kita berada dalam keadaan macam tu. Tapi Mak Saleh tu dengan, oh my god, we gonna crash. Can you imagine bila you berada dalam situasi tu, ada lagi orang bercakap macam tu, memang I tak boleh dah concentrate. My concentration, the moment landing, kalau in case we crash, kalau kita terhempas masa tu, I cakap, kalau kita terhempas je, the most important thing, I buka pintu, selamatkan semua passenger dulu keluar. That's my intention, ya, masa tu. And then I bagi semangat kru yang depan I tu, we can do this. Sebab diorang tahu masa tu yang I ada dalam tu. Of course, bila diorang tahu I ada dalam kapal terbang tu, of course diorang akan bergantung harap dekat I tau. Ya, diorang bergantung harap supaya I ni actually kata orang bagi diorang semangat, supaya I ni kata orang compose. So bila dah sampai Brisbane, kita dah keluarkan semua passenger. Of course ada anak kapal yang kata orang yang first time mengalami situasi ni, dia jadi trauma. Okay, nasib baik I ada dalam kapal tu. Okay, ceritanya ya, nasib baik I ada dalam kapal tu. Nasib baik I boleh kata orang take over untuk balik daripada Brisbane ke KL. I jadi kata orang I mengetuai grup tu. Instead of ada I punya kru ni, instead of yang seorang ni jadi ketua, sepatutnya dia yang bawa balik kapal terbang and then lead all the crew. I yang terpaksa kata orang mengeplai kru-kru ni sebab banyak yang panik. Okay, sambil-sambil bercerita tu lah kan, banyak yang panik masa tu. Bila diorang panik pula masa tu, I tak tahu nak cakap macam mana dah. Bila kita balik daripada Brisbane ke KL, masalah masa tu ya, seorang kru ni menangis dalam toilet sebab dah tak boleh, kata orang cannot take it, sebab dia terlalu trauma. Dia menangis, I pujuk dia pun dia tak boleh. So at the end of the day, I cakap tak apa, you tak payah operate kapal, you tak payah operate this flight. I letak dia ke tepi, I dudukkan dia ke tepi, I bagi tahu yang lain, kita operate dengan 8 kru kita masa tu, dengan minimum je masa tu. Kita dah tak boleh kata orang, I tak boleh biarkan dia operate kapal tu sebab dia tak boleh kata orang, tak ada presence of mind. Jiwa dia terganggu, pemikiran dia terganggu, daripada akan mengancam keselamatan penumpang. I tak nak dia operate flight tu sebab dalam kapal tu pun dia tak boleh kontrol diri dia. Dia masuk dalam toilet menangis non-stop. Can you imagine trauma dia? Itu cerita pasal kru. Pasal kru yang lain. How about me? Macam mana dengan I? Ya, you kena ingat ya, masa tu I ketua. Ya, kru I bergantung harap dengan I. Ya, diorang bergantung harap dengan I. Bila diorang bergantung harap dengan I, you kena ingat, I nak bergantung harap dengan siapa? Cuba fikir, I bergantung harap dengan siapa? Dekat siapa I nak mengadu? Ya, I manusia, I pun ada masalah juga. I pun ada kata orang perasaan takut, I pun ada perasaan panik, tapi I tak tunjuk. Ya, betul, betul dengan Tuhan, memang betul. So bila kita dah sampai hotel, of course my priority masa tu, I check I punya kru. Tolong share and like ya. I check dengan kru I semua okey. Malam pertama diorang okey. Tapi bila I dah update, okey, kita dah boleh operate, kita boleh operate balik ya. Operate balik dengan set yang sama. Operate balik dengan kata orang dengan set yang sama. So kita balik semulalah ke KL. Ingat, setiap kejadian yang berlaku,
dia punya impact tu bukan masa tu tau sebenarnya. Mungkin hari pertama tu you nampak orang ni kuat, very strong. Tunggu dalam 24 jam atau tunggu dalam 12 jam. Because esoknya kita reporting, dua orang kru down, tapi seorang ni I boleh pujuk, okay? So dia boleh operate. Tapi bila dalam kapal pun dia down. So I terpaksa ketepikan diorang daripada diorang membahayakan keselamatan penumpang. And then how about me? I'm very strong enough, okay? The rest of the crew pun ada kata orang ups and down. I kena consult dia, I kena panggil diorang, kena pastikan yang diorang punya mentally prepared, make sure that diorang ready for any another emergency. Kalau berlaku lah, occur ya. Kalau berlaku any emergency tu, diorang dah ready. I nak diorang macam tu. So daripada Brisbane balik KL, Alhamdulillah, cuma 2 orang je I tak boleh kata orang nak selamatkan. I tetepikan diorang, jangan operate flight. You tak boleh, I tak nak diorang sebab dia, yang seorang ni memang dalam toilet je lah. Tapi I manage kata orang panggil dia, dudukkan dia dekat business class tu, dekat premium seat tu, duduk. You duduk kat sini. I tak nak you buat apa-apa. Sebab bila dia bercakap dengan passenger, dia tak ada presence of mind, anything can happen. Nanti passenger, okay, cakap pasal passenger. Masa daripada Gold Coast tu kita penuh. Balik daripada Brisbane, I boleh katakan separuh passenger je yang turn up. Yang the rest tak nak continue dia punya journey. Sebab I rasa most of them actually traumatized ya. I tak nak, ada yang tak nak continue dia punya journey, but we are okay with that. Kita tak boleh paksa passenger tu okay naik balik ke. No, sebab some of them traumatized ya. So bila dah sampai KL, semua okay, you know. Itu saya cakap, kru semua bergantung harap dengan I lah kata orang, dia punya motivator, dia punya kata orang, dia punya tempat bergantung, tempat bercakap, tempat I mencurahkan, you know, bagi motivasi yang diorang ni okay, mentally okay. Tapi I nak bergantung harap dengan siapa? Itu masalahnya ya. So end up bila kita dah sampai KL, semua okay. Hari pertama I okay, bila sampai tu I okay lagi, you know, masa debriefing tu I okay. Okay, kalau korang nak beli jangan lupa tau sambil-sambil bercerita ni. Kalau nak beli produk-produk tu jangan lupa. So masalahnya I masa tu bila I nampak kapal je untuk hari kedua, ketiga, okay, I dah mula salahkan diri I tau. Kenapa I salahkan diri I? Itu persoalannya. Okay, kenapa benda tu kata orang I tak boleh control myself masa tu? Ya, kenapa I traumatized? Kenapa I ada PSD, post syndrome, PTSD, ya? Kenapa I ada PTSD? Okay, sebabnya kenapa I salahkan diri I? Kenapa I cakap kenapa I tak? Sebab bila sampai Gold Coast tu kan I bawa kapal kosong, dan mendarat dekat Gold Coast ya, and then kapal tu pula terus continue dia punya flight tu sebab kena catat oleh Manny Pacquiao yang boxer tu, continue dia punya journey tu ke Manila. And then masa tu operation OCC offer I, you nak stop tak? Sebab kalau kita stay dekat Gold Coast cuma 12 jam. I cakap I pun ada hati juga. I cakap kenapa I tak continue? At least I boleh kata orang, I boleh berkenalan dengan Manny Pacquiao ataupun ambil gambar dengan dia orang kan, semua kan famous boxer. So bila I sampai Gold Coast tu, I cakap kenapa I tak ikut Manny Pacquiao punya flight kan? Bila I sampai lepas tu tak naklah I nak dekat Gold Coast lah. 12 jam pun 12 jam lah. I rather passing on the other flight, yang petang punya flight tu kan, yang ada masalah enjin meletup tu kan. So itu petanda pertama. So I cakap kenapa I tak buat decision masa tu, I continue my journey Gold Coast, Manila, KL balik, so that I tak kata orang, I tak payah
mengalami situasi kapal tu, enjin tu meletup. I tak payah tengok pun. So, I dah menyesal satu kat sana. Kedua, petanda dia, I banyak petanda tau. Hidup I ni penuh dengan petanda. Sama ada baik ke tak baik ke, memang ada banyak sign. Ya, kelebihan I yang tu actually. So, bila dekat airport Gold Coast, ya, ada seorang makcik ni, dia datang kat I. Dia tanya, Singapore Airlines, kaunter mana? So, I pun tengok micro. Dalam hati I, Singapore Airlines bukan dekat. Cerita apa ni? Okay. And cerita ni, kenapa actually I stress, I ada PTSD selepas kejadian Gold Coast, selepas kejadian enjin meletup daripada Gold Coast tu. Kenapa actually I ada PTSD? I traumatized. Yang menyebabkan I tak terbang selama dalam masa 5 bulan, ya. I tak terbang. Sebab I traumatized, ya. So, bila dekat Gold Coast punya airport tu, ada seorang makcik ni datang tau. Dia tanya, kaunter Hi, hello. Kaunter, noodles. Kaunter Singapore Airlines dekat mana? Masa tu cakap, Singapore Airlines bukan dekat Gold Coast. Oh, enjin kapal meletup daripada Gold Coast tu. Ya, Brisbane, Singapore Airlines dekat Brisbane. Ya, thanks Emma. Singapore Airlines, kaunter kapal diorang akan mendarat di Brisbane, bukan dekat Gold Coast. Gold Coast actually Scoot, Jetstar semua dekat Gold Coast. Sebab Gold Coast ni kira secondary airport, ya. So, bila makcik ni tanya, I cakap, lepas tu dia tanya I, sempat ke lagi? Sebab masa tu kita orang check in dalam pukul 7 lebih. I cakap, sempat. You ambil taksi daripada Gold Coast ke Brisbane tu cuma 1 jam je. Ataupun less. Dia boleh sempat dia, kata orang, kejar flight dia Singapore Airlines ni. So, bila dekat Singapore, bila makcik tu continue dia punya jadi, dia akan pergi Brisbane lah kan, dengan Singapore Airlines. So, kita orang pun masuk lah. Ini petanda-petanda, ya, kenapa I menyesal tak ikut, kenapa benda tu actually ada sign untuk I, sepatutnya I tak payah turun dekat Gold Coast. So, I jumpa kawan I pertama yang daripada Auckland, ya. Kru yang daripada Auckland ni, one of them is my good friend. Dia ni jarang buat flight Gold Coast Auckland. Jarang. Jadi, masa tu dia first time buat flight Gold Coast Auckland tau. So, I cakap, oh Tan, wow, finally you did the flight. I'm so happy for you. I cakap dengan dia macam tu kan. Sebab, macam terkejut lah sebab dia normally dia akan swap flight ni sebab dia tak suka, dia cakap buat sebab kita kalau cabin crew ni kita boleh swap flight. Normally dia tak buat flight ni. Normally dia akan tukar dengan crew lain, dia akan pilih flight yang lain lah selain daripada Gold Coast Auckland. So I jumpa dia, oh good for you, cakap dia, I'm so happy lah jumpa dia kan. Petanda ketiga dah ada. Okay, petanda keempat, I sepatutnya I punya seat, my seat, tempat duduk I tu 11H, ya, 11H. Tengok kalau 11H, I tak akan, kalau macam enjin meletup, I tak nampak sangat tau, I tak clear. Tapi I check dengan kru, check ada tempat duduk kosong tak, sebab JK ada passenger, 11J 11K tu ada passenger. So bila I tengok 8H ada kosong, so I pun pindahlah ke 8H. HJK kosong. Maksudnya satu row tu I akan duduk seorang-seorang. Okay? So I pindah. Lepas tu I tanyalah, Captain macam mana semua, because masa tu ada 3 orang je yang passing, I, Captain dengan FO. Kita 3 orang je, ya. Sebab I bawa kapal kosong daripada KL. Thank you siapa yang likes tu, tambah lagi likes, tambah lagi ya, 9.3 dah.